Peramal mengaku dirinya mengetahui segala macam rahsia. Ada yang mengaku dirinya mempunyai pengikut daripada kalangan jin sebagai pemberitahu segala berita untuknya. Selamat datang ke Tom Store, your most wanted online shop. Jadi malam ni kita sambung lagi sesi live kita pada malam ini dengan tajuk Perjalanan Hidup Insan Agung, episod yang ke-9. Alhamdulillah, hari ini sudah hari yang ke-9. Kita membaca kitab sirah Nabi. Kita menggunakan kitab sirah yang dikarang oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau merupakan pemenang pertandingan menulis sirah Nabi yang dianjurkan di Mekah Al-Mukarramah pada sekitar 46 tahun yang lalu. Jadi buku beliau telah pun diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi buku itu kita akan gunakan sepanjang sesi membaca buku sirah untuk kita kenal Nabi kita ni dengan lebih dekat. Bukan setakat kenal baginda, tapi kenal dengan sejarah baginda, kenal background baginda, macam mana asal-usul bangsa baginda, terutama bangsa Arab ni. Dan bila kita betul-betul kenal bangsa Arab ni macam mana diorang punya perangai, barulah kita akan faham kenapa begitu hebat ujian ataupun cabaran yang Rasulullah hadapi dahulu sewaktu mula-mula menyebarkan Islam di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi dalam sesi membaca ni kita akan ada ayat Quran dimasukkan dalam buku ni sebagai dalil, tapi kita tak baca ayat Quran tu lagi, terus bacakan terjemah. Saya cuma bagi tahu ayat berapa, surah yang mana. Perjalanan Hidup Insan Agung, episod 9. Bismillahirrahmanirrahim. Bertuhankan undian. Masyarakat Arab biasa melakukan istiqsam, iaitu mengundi nasib menggunakan anak panah. Anak panah yang digunakan untuk mengundi adalah anak panah yang tidak mempunyai bulu. Ada 3 jenis anak panah yang mereka gunakan. Jenis pertama terdiri daripada 3 batang anak panah. Batang anak panah yang pertama bertulis ya, batang anak panah kedua tidak, dan batang anak panah ketiga kosong tanpa tulisan. Dengan anak panah ini, mereka mengundi nasib untuk hal-hal yang akan mereka kerjakan. Misalnya, hendak melakukan safar, menikah dan sebagainya. Jika sebatang anak panah bertulis ya yang keluar, maka mereka akan meneruskan apa yang mereka kehendaki itu tanpa keraguan. Namun begitu apabila yang keluar adalah bertulis tidak, mereka akan menunda hajat tersebut hingga tahun hadapan, barulah mereka melakukan pengundian lagi. Sedangkan apabila yang muncul adalah anak panah tanpa tulisan pula, pengundian akan dilakukan sekali lagi sehingga yang keluar adalah salah satu daripada 2 kemungkinan, iaitu ya ataupun tidak. Jenis kedua merupakan anak panah yang bertulis air dan denda. Jenis ketiga juga terdiri daripada 3 batang anak panah yang bertulis golongan kamu, bukan golongan kamu, dan anak angkat. Apabila mereka ragu akan status nasab salah seorang daripada mereka, mereka akan membawa orang tersebut kepada berhala Hubal disertai 100 ekor binatang korban. Binatang-binatang itu diserahkan kepada petugas pengundi. Apabila yang keluar ialah anak panah bertulis golongan kamu, mereka lantas meyakini orang itu adalah keluarga mereka. Jika yang muncul anak panah bertulis bukan golongan kamu, maka orang itu diberikan status sekutu, iaitu orang asing. Sementara kalau yang keluar anak panah bertulis anak angkat, maka orang itu berstatus sebagai anak angkat dan tidak mendapat hak nasab, namun tidak diperlakukan sebagai orang asing. Begitu juga dengan istiqsam. Mereka juga gemar melakukan maisir, iaitu berjudi. Mereka juga terbiasa mengamalkan qadah, iaitu undian hadiah, iaitu sama seperti judi. Melalui sistem qadah, mereka membahagikan daging haiwan korban yang mereka sembelih. Bahagian ini kita faham bahawa orang Arab jahiliyah dulu dia suka guna undi-undi macam tu saja. Bila dia undi-undi macam tu saja, jadi apa aja keputusan diorang akan terima tanpa ragu-ragu. Jadi macam ni anak panah, sama ada ya, tidak ataupun tiada tulisan. Kalau ya, ada orang buat.
Kalau anak panah tu jatuh pergi tidak, dorang tak buat lah. Tapi kalau anak panah tu jatuh tiada tulisan, artinya dorang mesti undi balik sampai jawapan sama ada ya atau tidak. Lepas tu, satu lagi, kalau macam ada satu orang budak ni, dia tak yakin budak ni dari keturunan mana. Sebab orang Arab jahiliah ni, salah satu dia punya masalah dulu, diorang ni melakukan seks bebas. Seks bebas. Orang perempuan bebas melakukan seks dengan ramai lelaki. Jadi bila perempuan tu mengandung, perempuan tu sampai hampir tak pasti siap mana satu bapa anak yang dia kandung tu. Sebab boleh kata satu hari dia sampai main sampai banyak orang lelaki. Sampai 2-3 orang lelaki. Jadi bila dia mengandung tak tahu lelaki tu mana satu. Jadi dia main undi. Dia guna ni lah undi. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Jadi bila dapat undian, yakin inilah anak dia. Padahal kita tak tahu pun betul kah? Tak macam sekarang kita ada sistem ujian DNA, ujian darah. Kita boleh tahu genetik anak tu daripada anak siapa. Tapi kalau dulu macam mana? Ada lagi teknologi perubatan macam sekarang. Jadi orang main undi. Jadi benda-benda begini yang orang amalkan dari generasi ke satu generasi, sampailah Islam datang, semua dia dihapus. Jadi orang susah mau terima. Bila benda yang sudah biasa buat, tiba-tiba tak boleh buat. Dilarang buat. Itulah salah satu taksub dengan amalan agama tu. Sampai mau berubah susah. Sebab tu Nabi Muhammad bila dia berdakwah, susah betul mau kasih pecah kepala otak orang Arab ni. Yang kedua, jerat-jerat ramalan. Masyarakat Arab percaya kepada berita-berita yang dikhabarkan oleh peramal, orang pintar dan ahli nujum. Peramal ialah orang yang memberitahu tentang peristiwa-peristiwa alam yang akan terjadi pada masa hadapan. Peramal mengaku dirinya mengetahui segala macam rahsia. Ada yang mengaku dirinya mempunyai pengikut daripada kalangan jin sebagai pemberitahu segala berita untuknya. Ada juga mendakwa dirinya menguasai hal-hal gaib berkat pemahaman yang dimilikinya. Ada pula yang mendakwa dirinya mengetahui kedudukan setiap perkara hanya dengan mengamati ciri-ciri dan cara percakapan orang yang bertanya atau mengamati gerak-gerik dan keadaan diri orang tersebut. Peramal jenis ini dipanggil orang pintar. Contohnya, orang yang mendakwa dirinya mengetahui di mana kedudukan sesuatu barang yang dicuri atau hilang dan sebagainya. Ahli nujum pula ialah orang yang memerhatikan gugusan bintang. Dia menghitung pergerakan dan waktu peredaran bintang untuk mengetahui keadaan alam dan peristiwa-peristiwa alam yang akan terjadi pada masa akan datang. Membenarkan maklumat yang disampaikan oleh ahli nujum berarti mengimani ilmu nujum. Mengimani ilmu nujum tidak akan terlepas daripada mengimani tentang kekuatan bintang-bintang. Orang Arab pun sering berkata, hujan yang turun kepada kita ini adalah disebabkan oleh bintang ini dan itu. Dalam masyarakat Arab juga terdapat tradisi tiyarah, iaitu takut sial terhadap sesuatu. Mulanya, mereka mendatangi burung atau kijang lalu melepaskannya pergi. Jika burung atau kijang itu mengambil jalan ke arah kanan, tanpa keraguan mereka melaksanakan apa yang mereka dikehendaki serta menganggapnya sebagai petanda baik. Namun begitu, jika jalan yang diambil adalah jalan ke kiri, maka mereka akan simpan niat mereka disertai berasa khawatir ditimpa kesialan. Selain itu, mereka juga akan berasa sial jika di tengah perjalanan ada burung atau binatang yang melintas di hadapan mereka. Hampir serupa dengan tiara, perkembangan juga kebiasaan menggantungkan potongan tulang arnab di rumah dengan tujuan menghindari sial. Mereka juga akan menganggap hari bulan dan waktu-waktu tertentu menjadi sial jika bertemu dengan haiwan atau wanita tertentu. Selain itu, mereka meyakini ada unsur ghaib pada wabak penyakit atau binatang berbisa. Mereka juga meyakini bahawa jiwa orang yang terbunuh tidak akan tenang apabila dendamnya belum terbalas. Rohnya akan berubah menjadi burung hantu lalu terbang ke tanah lapang sambil merintih. Aku haus, beri aku minum. Kalau dendamnya telah terbalas, barulah dia boleh beristirahat dengan tenang. Jadi daripada bahagian ini, apa yang kita faham ialah orang Arab jahiliah ni suka kepada ramalan, apa yang akan berlaku. Sebab tu bila ada beberapa orang di dalam masyarakat Arab ni yang mengaku dia pandai tengok tu, dia pandai tengok ni, dia pandai ramal itu, dia boleh tahu ini mau jadi, itu mau jadi. Jadi diorang ni jadi macam ahli nujum. Jadi
orang-orang Arab ni akan nampak dorang ni sebagai pembuat keputusan untuk apa mereka mau buat nanti. Sama ada dorang buat ni boleh jadi atau ndak, sial kan ndak. Jadi ada macam-macam yang dorang takut jadi, sebab tu dorang perlu orang yang boleh meramal apa yang jadi. Macam tu. Ini salah satu mindset pemikiran orang Arab jahiliyah waktu itu. Tajuk yang seterusnya, mengubah suai syariat Ibrahim. Seperti itulah cara beragama masyarakat jahiliyah. Pada mereka juga masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, kerana memang tidak semuanya mereka tinggalkan. Contohnya pengagungan Kaabah, tawaf mengelilingi Kaabah, haji, umrah dan wukuf di Arafah. Namun begitu, mereka memasukkan banyak perkara-perkara baru di dalamnya. Pertama, orang Quraisy mengatakan, kami adalah anak-anak keturunan Ibrahim sekaligus penghuni tanah suci. Kami pemegang kuasa atas Kaabah sekaligus penduduk Mekah. Tidak ada bangsa Arab lain yang mempunyai hak dan kedudukan seperti kami. Oleh itu, kami tidak layak keluar dari wilayah tanah suci. Sebab itulah mereka tidak melakukan wukuf dan tidak bertolak dari situ. Mereka terus bertolak dari Muzdalifah. Allah berfirman tentang mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 199 yang bermaksud, kemudian bertolaklah dari tempat manusia bertolak. Dan yang kedua, orang Quraisy menggelar diri mereka Hums. Mereka berkata, tidak layak bagi Hums mengeraskan keju dan menyaring minyak samin ketika sedang berihram. Mereka tidak boleh memasuki suatu rumah dengan mengenakan kain bulu. Tidak pula berteduh ketika mereka hendak berteduh, kecuali di rumah-rumah pemimpin suku sepanjang mereka berihram. Yang ketiga, mereka mengatakan, apabila penduduk di luar wilayah tanah suci datang untuk melaksanakan haji dan umrah, mereka tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah suci. Yang keempat, mereka melarang penduduk dari luar tanah suci bertawaf di Baitul Haram bagi tawaf yang pertama, kecuali dengan menggunakan pakaian Hums. Jika orang tersebut tidak memperoleh pakaian Hums, maka kaum lelakinya perlu melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Manakala kaum wanitanya pula mesti menanggalkan semua pakaiannya kecuali menutup payudara dan kemaluan sebelum melakukan tawaf. Para wanita itu pun mengeluh. Hari ini kelihatan sebagian atau seluruhnya. Dan apa yang kelihatan ini tidak dikarenakan siapa pun menyentuhnya. Itu keluhan para wanita. Wanita tadi itu, apabila mau datang Kaabah, kalau orang laki bila tawaf telanjang, lepas tu kalau perempuan pula pun telanjang kecuali dia tutup payudara sama kemaluan saja, baru buat tawaf. Sambil lepas tu perempuan-perempuan tu mengeluh. Dia cakap apa ni yang dia cakap? Hari ini kelihatan sebahagian atau seluruhnya. Hari ini kelihatan sebahagian atau seluruhnya. Dan apa yang kelihatan ini tidak ku perkenankan siapapun menyentuhnya. Macam dia buat tawaf kena paksa berbikini lah, betul. Pakaian tutup payudara sama kemaluan saya, dia pakai bikini lah. Jadi macam dia terpaksa buat sebab itu adat orang jahiliyah waktu tu untuk bertawaf di Kaabah. Jadi dia cakap itulah yang tu ayat tadi tu. Hari ini kelihatan sebahagian atau keseluruhannya, dan apa yang kelihatan ini tidak kuperkenankan siapapun menyentuhnya. Itu yang dia cakap perempuan itu. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-31 yang bermaksud, wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu jika memasuki setiap masjid. Jika tidak berkenan melaksanakan syarat-syarat di atas, lelaki maupun wanita dari luar tanah suci boleh melakukan tawaf menggunakan pakaian yang dipakainya. Namun begitu, setelah selesai melakukan tawaf, pakaian itu perlu ditanggalkan dan tidak seorang pun boleh mengambil pakaian itu semula. Yang kelima, dalam keadaan ihram mereka tidak boleh masuk ke rumah melalui pintu-pintunya. Mereka membuat lubang di belakang rumah yang digunakan untuk masuk dan keluar. Mereka menilai perbuatan yang tidak beretika ini sebagai kebajikan. Hal ini telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 189, yang bermaksud, mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadah haji, dan bukanlah perkara kebajikan. Kamu memasuki rumah daripada sebahagian ke belakangnya ketika kamu berihram, akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan yang bertakwa.
Bermasuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Jadi salah satu daripada amalan orang Arab ni apabila dia berihram, dorang mau masuk pergi rumah dorang, tak boleh masuk dari pintu. Dorang akan buat lubang besar di belakang rumah, dorang masuk dari lubang. Jadi kalau kita tengok nilai sendiri orang Arab macam tu, kerja yang senang disusahkan, jadi complicated. Senang-senang boleh masuk rumah, keluar masuk rumah dari pintu, dorang pilih buat lubang, masuk dari lubang juga. Okey, setakat itu sajalah untuk sesi pada malam ini. Kita bercerita tentang bertuhankan undian. Orang Arab juga percaya kepada ramalan-ramalan. Kemudian orang Arab juga mengubah syariat Ibrahim. Biarpun syariat Nabi Ibrahim ni masih ada yang kekal daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampailah ke Arab Jahiliyah, waktu dekat-dekat lahirnya Nabi Muhammad itu masih ada syariat yang diteruskan oleh mereka. Contohnya syariat menunaikan haji dan umrah, syariat tawaf, syariat wukuf di Arafah. Itu antara syariat-syariat yang masih tertinggal, dan majoriti syariat waktu itu banyak yang telah diubah suai. Sebab itu kita boleh nampak konsep di sini kan, agama, konsep kepercayaan dan konsep perwarisan ilmu, terutama ilmu agama tu. Sebab daripada satu generasi ke satu generasi, untuk tempoh generasi yang panjang, sebab tu pentingnya di dalam sesebuah masyarakat ada guru yang sangat arif tentang agama. Daripada satu generasi ke satu generasi, dia mesti dididik dengan ilmu agama. Sebab ilmu agama inilah yang akan disampaikan secara turun-temurun daripada generasi kepada generasi. Jadi apabila setiap generasi itu kurang mendalami agama, dan generasi seterusnya semakin kurang mendalami agama, dan generasi seterusnya lagi kurang mendalami agama, sebab tu agama tu lama-lama boleh hilang. Samalah macam syariat Nabi Ibrahim sampailah kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Kita nampak di sana semakin apabila suatu generasi itu semakin kurang memahami agama, belajar agama tu pelan-pelan dia akan pudar. Sebab tu selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi para sahabat banyak melakukan revolusi untuk mengekalkan keilmuan Islam ni. Sebagai contoh kita nampak waktu zaman Nabi, Quran tu kan tiada dalam buku, tidak dibukukan. Jadi pada zaman pemerintahan Abu Bakar mula mengumpulkan Al-Quran dan dibukukan. Al-Quran mula dibukukan dalam satu buku. Jadi satu buku tu dipegang oleh isteri Nabi, anak kepada Saidina Umar, iaitu Hafsah. Beliau yang pegang satu mushaf Quran tu yang sudah dibukukan. Jadi Al-Quran yang ditulis di kulit-kulit kayu, Al-Quran yang ditulis di pelepah-pelepah tamar, pelepah-pelepah kurma tu semua dihapuskan, dibakar. Dibakar. Kita mau kekalkan yang satu tu saja. Lepas tu berevolusi lagi waktu zaman Saidina Umar pula berlakunya kesalahan dalam membaca Quran. Jadi Umar risau Quran ni akan terubah disebabkan oleh generasi bertukar tu. Jadi Umar buat apa? Umar buat salinan buku, kan buku yang satu mushaf kena buat oleh zaman Saidina Abu Bakar tu. Waktu zaman Saidina Umar pula, Saidina Umar ambil buku tu, kumpul balik semua penulis-penulis wahyu, tulis kepada 10 salinan. Beberapa salinan. Yang saya ingat dalam 10 salinan. 10 salinan dibuat, lepas dibuat 10 orang dihantar keluar daripada Madinah ke kota-kota luar, ke kawasan-kawasan empire Islam waktu itu, untuk mengajarkan Quran yang sebenar, Quran yang betul. Sebab Saidina Umar tidak mahu ayat Quran itu tersalah walaupun satu baris, walaupun satu huruf, tidak mau salah. Jadi sebutan itu mesti macam mana pure datang daripada malaikat Jibril, dia surunkan kepada Nabi dan disampaikan kepada umat Muhammad ni, dia mesti pure macam tu. Dia mesti pure macam tu. Tak boleh dia berubah walau satu huruf pun, walau satu baris pun. Jadi kita nampak daripada zaman Rasulullah pergi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kita nampak revolusi penjagaan Quran tu supaya dia tidak hilang. Jadi itu yang diteruskan oleh para ulama selepas zaman para sahabat, zaman tabi'in semua. Lahirnya pengasas mazhab Imam Hanafi, lahirnya pengasas mazhab Imam Malik, lahirnya pengasas mazhab Imam Syafi'i, lahirnya pengasas Imam Hambali. Ini 4 mazhab terbesar.
mereka meneruskan penjagaan ilmu Islam ni. Sebab tu mereka menulis buku. Mereka menulis buku. Macam Imam Malik, waktu zaman era Imam Malik waktu itu, menulis sebuah buku hadis. Sebuah buku hadis. Sebab hadis Nabi kan tidak ditulis, tidak dibukukan, semua dihafal. Jadi waktu zaman tu semakin berkurang orang-orang yang menghafal hadis Nabi ni, semakin berkurang. Sebab tu risau hadis ni hilang, sebab tu dibukukan. Imam Malik sudah mula bukukan hadis-hadis tersebut. Jadi kitab beliau yang bernama Muwatta. Kitab hadis waktu tu. Kalau kitab hadis kita sekarang Sahih Bukhari, Sahih Muslim lah yang kita gunakan sekarang. Itu pun evolusi pengekalan ilmu. Penting dia orang-orang yang mahir dalam agama ini menulis buku-buku agama untuk diwariskan satu generasi ke satu generasi. Lepas tu bila generasi baru lahir, mereka dididik dan perlu mendalami balik ilmu-ilmu agama ini supaya dia tidak lupus ditelan dek zaman. Memang betul lah seperti yang Nabi cakap, Islam ini bermula dalam keadaan terpinggir dan Islam juga akan berakhir dalam keadaan terpinggir. Maksudnya Islam ini dulu bermula dalam keadaan orang tak terima, terlalu sedikit orang terima, ditindas, dihalau. Bila sampai satu masa Islam mencapai zaman kegemilangan, terutama zaman Saidina Umar, zaman kegemilangan Islam. Selepas itu Empire Islam mula menguncup balik. Kejatuhan Kerajaan Abbasiyah, kejatuhan Kerajaan Uthmaniyah yang terakhir. Selepas itu barulah kerajaan-kerajaan besar yang lain yang bukan Islam mula conquer dunia sampailah sekarang ni. Jadi Islam tu mula menguncup balik. Jadi sebab tu Nabi cakap Islam bermula dalam keadaan yang terasing dan Islam juga akhirnya akan terasing. Macam tu. Jadi penting kita setiap generasi ni macam kita sekarang ni untuk kekal bertahan, mengekalkan ilmu agama yang sudah kita warisi dari turun-temurun daripada zaman ulama-ulama dahulu. Kita bukan ulama, kita cuma pendakwa biasa, tapi kita meneruskan tugas Nabi, iaitu menyampaikan dakwah. Jadi setakat mana ilmu yang kita ada, sampaikan kepada generasi kita. Setakat ilmu yang kita ada, sampaikan kepada anak-anak kita, supaya ilmu agama tu berterusan. Bukannya kita tidak mau, sudahlah kita ni pun kurang belajar agama, apabila anak-anak lagi kurang belajar agama daripada kita. Jadi apabila cucu kita pun lagi kurang belajar agama. Jadi ilmu agama tu semakin menguncup, semakin kecil. Jadi itu yang penting kita sekarang ni. Apa yang kita buat di Tom Store, apa yang kita buat untuk sesi live sepenama Al-Hijrah ni, kita baca buku sirah Nabi ni. Kita mahu pemahaman kepada bangsa Arab supaya kita lebih faham kenapa Rasulullah begitu mendapat tentangan yang betul-betul hebat di Mekah dulu, disebabkan oleh apabila Islam datang ni, semua amalan-amalan jahiliah ni semua satu-satu dihapuskan oleh Nabi, satu-satu ditentang oleh Nabi, satu-satu cuba dibuang jauh-jauh oleh Nabi, sampai orang Arab jahiliah susah mau terima. Jadi pentingnya kita ni generasi muda sekarang untuk pastikan generasi yang seterusnya, generasi yang terusnya juga tahu tentang cerita ni. Hari ini kita belajar cerita ni. Penting generasi selepas ni pun tahu tentang cerita ni. Sirah Nabawiyah. Okay? Sebab inilah salah satu cara untuk kita kenal Nabi, cinta Nabi, sayang Rasul. Ini salah satu cara. Ada banyak cara lagi. Ini salah satu cara yang kita usahakan di Tom Store. InsyaAllah dengan usaha ini akan dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.